Hai, selamat pagi semua. Dah lama kita tak melihat video Okey, pagi ini saya buat video kenaan dengan topik daya. Okey, topik nombor 6 iaitu daya. Okey. Daya tarikan di belakang. Topik daya ialah tarikan atau tolakan ke atas sesuatu objek. Ini adalah definisi daya Okey. Daya tarikan, ialah daya yang menggerakkan objek mendekati kita. Contoh, kita menarik pintu. Ini daya tarikan. Kemudian, yang kedua pula adalah daya tolakan. Daya tolakan ialah daya yang bergerak menjauhi kita. Seperti kita menolak sesuatu. Kita menolak dan menarik apa saja bahagian badan yang kita gunakan. Contohnya kita boleh menolak menggunakan kaki. Menarik pun boleh menggunakan kaki ataupun mana-mana anggota badan yang kita gunakan. Contohnya kalau kamu menolak sesuatu yang berat, pintu, kita tolak gunakan bahu pun kita boleh, pun itu adalah daya tolakan Kesan-kesan daya. Ini penting 5 kesan daya. Yang pertama, daya mengubah bentuk objek. Contohnya kita akan lihat nanti Kedua, daya mengubah arah objek. Ketiga, daya memberhentikan objek yang bergerak. Keempat, kesannya adalah daya menggerakkan objek pegun. Objek pegun ni adalah objek yang tidak bergerak. Bila dikenakan daya, dia akan mula bergerak. Kelima, daya mengubah kelajuan objek. Sama ada dia mengurangkan kelajuan ataupun menambah kelajuan objek tersebut. Lima kesan daya tadi. Yang pertama, daya boleh mengubah bentuk objek. Kamu lihat tin aluminium yang kita selalu minum tu. Dengan menggunakan sedikit daya, kita boleh kemekkan. Ini daya apa? Ini adalah daya tolakan. Bila kita tolak dia, menggunakan jari-jari. Bila kamu tolak, kamu boleh kemekkan tin tersebut. Dan ini mengubah bentuk objek. Yang kedua tadi, 5 kesan daya. Yang kedua, daya mengubah arah objek. Seperti seorang bermain kriket. Bila bola dibaling kepada dia, kemudian dia menggunakan kayu, cricket bat ni, dan memantulkan balik bola ke arah yang berlainan. Ini mengubah arah. Sama juga macam kita main bola. Bila kawan passing dengan kita, kita pun passing dengan kawan yang lain. Sama. Jadi, daya tolakan mengubah arah objek. Ini daya tolakan Kalau tarik macam mana? Kalau tarik bola tu teruslah mungkin. Alright. Tapi oleh kerana dia menahan menggunakan kayu, ini dia menolak. Jadi bola akan berubah arahnya. Yang kedua, daya mengubah arah objek. Yang ketiga, daya memberhentikan objek yang bergerak. Seperti seorang goalkeeper. Bola itu bergerak, ditendang ke gol, lepas tu dia menahan. Jadi bola itu pun berhenti. Dia boleh menahan menggunakan anggota badan, menggunakan perut dia, menggunakan kaki dia untuk menahan bola. As long bola itu berhenti. Jadi ini menunjukkan daya daripada tangan dia ni, memberhentikan objek yang bergerak, iaitu bola yang bergerak. Kamu boleh juga melihat pelbagai jenis permainan yang menghentikan bola, seperti hoki. Kawan memberi bola dengan kawan yang lain, kemudian dia berhentikan bola tersebut menggunakan kayu hoki. Seterusnya, yang keempat, daya menggerakkan objek pegun. Objek pegun ni maksudnya objek yang tidak bergerak ataupun statik. Sebagai contoh, kereta yang rosak. Dia tidak bergerak kan? Jadi budak ini kenakan daya tolakan. Daya tolakan untuk menolak kereta dia ke hadapan. Jadi dia menggunakan daya untuk menggerakkan
objek pegun. Dan kesan daya yang kelima, kita lihat di sini, mengubah kelajuan objek. Okey. Contohnya dua orang berbasikal, mula-mula dia perlahan, kemudian dia mengenakan daya tolakan. Tolakanlah kepada pedalnya. Okey, pengayuh ini. Semakin dia nak hampir ke garisan penamat, dia semakin laju. Jadi dia menggunakan daya untuk mengubah kelajuan. Dalam kes ini, menambah kelajuan. Kita juga boleh kenakan daya untuk mengurangkan kelajuan. Okey. Untuk kamu berhenti contohnya. Okey, semakin dia laju mula-mula, lepas tu dikenakan daya untuk menghentikan basikal ya. Alright. Okey, yang tadi 5 kesan daya. Okey, sekarang kita lihat daya geseran. Daya geseran adalah daya yang penting untuk kehidupan. Okey. Nanti kita akan lihat. Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Dalam kes ini, seorang lelaki, dia menarik kotak. Dia menarik ke arah kanan. Tapi daya geseran ni, dia tertarik ke arah kiri. Okey, dia bergeser dengan permukaan lantai. Jadi kamu lihat permukaan kotak yang di bahagian bawah ni, dia bergeser dengan permukaan lantai. Okey. Ini adalah daya geseran. Dia bergeser. Okey. Contoh-contoh daya geseran apabila kita menggosok tapak tangan, geseran akan berlaku di permukaan dan ini salah eja, sorry. Back. Dan menyebabkan tapak tangan menjadi panas. Okey, cuba kamu buat. Okey, buat. Gosok tapak tangan kamu tu. Okey, dia jadi panas. Kenapa dia panas? Sebab tapak tangan kamu bergeser antara satu sama lain. Okey. Yang kedua, mancis kayu menyala bila digosok di permukaan kotak mancis. Ini permukaan yang ada hitam bahan kimia tu. Okey. Dia bila bergeser, dia akan menghasilkan api. Okey. Kalau tak ada geseran, dia langsung tak akan berlakunya, tak akan terhasilnya api. Okey. Kamu boleh buat di rumah dengan bantuan ibu bapa kamu. Kemudian tayar kereta bergeser dengan permukaan jalan. Okey. So itulah tayar kereta menggunakan getah. Getah sebenarnya baik sebagai bahan yang daya geseran yang kuat. Bayangkan, tayar kereta diperbuat daripada plastik. Bila kamu nak berhenti, kamu tak boleh berhenti sebab daya geseran dia sangat rendah. Okey. Bila daya geseran dia tinggi, memudahkan kereta untuk berhenti. Okey, memudahkan kereta untuk berhenti dan kita pun selamat. Okey, ini konsep yang sama juga daya geseran yang digunakan pada kasut, tapak kasut. Sama seperti tayar kereta. Okey, daya geseran pada tapak kasut dan permukaan menyebabkan pendaki boleh memanjat dengan lancar. Okey, jadi pendaki boleh panjat dengan baik. Tanpa daya geseran, pendaki pun tidak boleh panjat. Dia akan naik-naik dan jatuh. Okey. Jadi buat masa ini saja nota yang saya bagi untuk daya. Bermula daripada 5 kesan daya. Kemudian daya geseran. Okey, boleh rujuk buku teks yang saya letak dalam grup. Okey, sekian, terima kasih.